Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini aku nak cerita sikit berkaitan dengan pinjaman untuk orang yang berniaga. Pertama sekali, orang yang berniaga dia rasa dia tak layak untuk dapatkan pinjaman ataupun dia rasa susah untuk dapatkan pinjaman. Sebenarnya, bank ni suka bagi pinjaman kepada peniaga sebenarnya, sebab bank tahu orang yang berniaga ni dia banyak duit sebenarnya. Cuma bank terlalu mengambil dua perkara asas dalam pinjaman mereka, iaitu rekod pinjaman yang baik dan yang kedua dokumentasi yang baik. Jika kamu ada rekod pinjaman yang baik dan juga dokumentasi yang baik, bank akan sayang kamu dan welcome untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Jadi mereka alu-alukan korang supaya ambil pinjaman dengan mereka, dan mereka bisnes utama mereka adalah bisnes bagi duit pada korang, bagi pinjam pada korang dan korang bayar balik, dan mereka akan untung berganda daripada setiap pembayaran korang, pinjaman korang. Okey, right. Yang pertama sekali untuk bank melihat, pertama sekali adalah rekod pembayaran korang. Jika rekod pembayaran yang baik, bank akan bagi pinjaman kepada korang. Jika rekod pembayaran yang buruk, bank akan nyata-nyata reject pinjaman korang. Jika kau tak bayar 3 bulan ke atas ataupun ada rekod 2 bulan ke atas bagi businessman, biasanya bank akan reject pinjaman korang. Okey, tu yang paling asas sekali. Yang kedua, berkaitan rekod pinjaman ni juga, mereka juga akan melihat bahawa kadar pendapatan dan juga pinjaman korang. Jika terlalu banyak pinjaman yang korang buat dan jumlah pendapatan yang korang ada terlalu sedikit, maka bank akan reject juga pinjaman korang. Yang ketiga adalah bagaimana kau menguruskan pinjaman korang. Sebagai contoh, kau guna kad kredit. Biasanya kad kredit ni okey, orang guna untuk keperluan-keperluan asas. Contoh kredit limit RM10,000. Biasa orang guna RM3,000, RM4,000 ataupun RM5,000. Itu normal, dan bayar minimum payment ataupun bayar terus itu normal bagi orang bisnes. Ada juga sampai guna hampir maksimum. Tapi bila guna sampai maksimum ataupun melebihi 80% daripada jumlah pinjaman korang, pastikan sebelum korang buat pinjaman, korang settlekan sebahagian pinjaman korang. Tapi kalau kredit kad korang dah limit sampai RM10,000, biasa bank akan bagi scoring yang rendah kepada korang. Itu yang paling asas berkaitan dengan rekod pinjaman. Yang kedua, berkaitan dengan documentation. Sebab tadi dua asas perkara penting yang bank akan tengok adalah rekod pinjaman dan juga dokumentasi. Dokumentasi yang baik akan memudahkan korang mendapat pinjaman. Okey, sebagai contoh, asas pinjaman, asas dokumen yang korang kena ada adalah IC, pendaftaran syarikat. Biasanya bank suka yang lebih daripada, makin lama korang daftar, makin bank suka. Kalau terlalu baru, bank tak suka sangat. Okey, sebab tu rekod bank statement korang, penyata pendapatan korang, sama ada 6 bulan ataupun setahun. Biasanya bank minta bagi tabel, bank akan minta setahun untuk lihat transaction korang lah. Okey, yang ketiga adalah sama ada korang declare cukai ataupun tidak. Kalau tak declare cukai, kebanyakan bank akan reject. Okey, jangan takut untuk declare cukai. Semakin tinggi korang declare cukai, semakin tinggi percentage untuk korang dapat pinjaman tersebut. Okey, dan jadilah warga negara yang bertanggungjawab untuk negara, sebab negara kita dibangunkan oleh hasil cukai yang kita bayar. Kalau kita tak bayar cukai, siapa lagi nak bayar kan? Okey, right. Okey, berkaitan dengan rekod dokumen yang diperlukan tadi, IC, pendaftaran syarikat, bank statement, selepas tu cukai. Ni yang korang boleh dapat sendiri. Dokumen lain adalah cukai geran hartanah yang korang nak beli dan juga ataupun SPA. So dua benda ni penting. Korang bila minta dengan owner ataupun dengan agent yang menguruskan proses jual beli korang tadi. Okey, cuma di sini aku nak sentuh sikit dalam 1 minit berkaitan dengan bagaimana bank melihat pendapatan korang. Okey, pendapatan korang biasanya, katakan korang ada masuk RM10,000 setiap bulan, total duit masuk sekitar RM10,000-15,000 sebulan. Kau jual produk apa semua masuk RM10,000 hingga RM15,000. Katakanlah keuntungan korang 30% ataupun 40% ataupun 50% daripada RM10,000 tersebut. Jadi kau rasa banyak yang korang dapat. Sebenarnya bank tak tengok macam tu. Bank hanya ambil 10% sahaja daripada total kredit yang masuk ke akaun korang. Kalau katakan korang masuk hanya RM10,000, bank hanya dapat RM1,000 sahaja pendapatan sebulan korang. Walaupun kau kata, tak, saya punya kos hanyalah 30%, hanyalah 40%. Tapi tak, bank tak tengok kau punya kos yang kau sebut. Tapi bank akan tengok secara general bahawa kos untuk pinjaman pendapatan tadi hanyalah 10% daripada
pendapatan korang tadi hanyalah 10% daripada total kredit. Jadi kalau kau nak beli rumah 500,000, sekurang-kurangnya kau kena masuk 7 ataupun 8,000 jumlah yang 10% tadi. Maksudnya 10% daripada 70,000. Setiap bulan kau kena ada transaction keluar masuk 70,000 untuk dapat 7,000 pendapatan korang. Okey? Ataupun 6,000 macam tu kau dah boleh lepas untuk rumah 500,000. So kau kena pastikan perniagaan korang betul-betul dapat dilihat oleh bank, bukan dilihat oleh rasa-rasa korang. Dan pastikan setiap duit yang masuk ke akaun korang, pastikan tidak terima cash dan simpan bawah bantal. Pastikan supplier ataupun pembeli, customer korang bayar di akaun yang ditetapkan ataupun akaun bank bila korang dapat duit. Ini memudahkan bank melihat betapa banyaknya duit korang. Simpan bawah bantal, bank tak tengok. Simpan dalam bantal, bank tak tengok. Cuma satu lagi nak tambah bahawa bank juga suka bila kau boleh buktikan bahawa kau ada duit banyak, saving banyak. Bank akan minta sama ada tabung haji, ASB, bukan ASB loan tapi ASP, ataupun apa-apa saving yang menunjukkan bahawa kau ada duit. Contoh, kau nak beli rumah yang berharga 500,000, kau mesti buktikan kau ada minimum 50,000 untuk bayar deposit dan ada extra duit lagi di akaun korang. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you, bye.